Memerhatikan kita punya perjalanan syarikat, mesti sentiasa kita jaga. Dalam negeri pun macam tu juga. Kita tak mampu untuk leka, mesti kena kerja kuat-kuat. Kena berusaha dan kena pastikan supaya apa yang kita nak jual kepada orang, mesti dan pun begitu juga. Kalau dalam kerajaan, kita mesti menjual kita punya perkhidmatan. Kita tak boleh lagi duduk dalam takut lama. Orang nak datang ke pejabat kita, nak layan tak nak. Itu kadang-kadang orang marah dengan kita. Sikap ini makin lama makin menebal. Makin lama makin orang simpan perasaan lah. Jadi orang marah, kata pegawai kerajaan tak kerja, tak buat apa-apa. Jadi ini yang perlu kita ubah, supaya kita punya pendekatan sekarang ni, saya kata kita mesti mempunyai sikap untuk menjual kita punya perkhidmatan daripada orang datang menagih perkhidmatan kita. Itu sebabnya kita buat di Negeri Sembilan, kita buat sesi mendengar. Saya, bila Datuk sebut sesi mendengar tu, saya kebetulan dapat maklumat satu hari dulu yang Datuk mengadakan satu sesi mendengar. Saya pun pelik juga, apa bendanya kita sesi mendengar ni. Jadi saya turun dan saya lihat bagaimana Datuk berinteraksi dengan orang tempatan. Mungkin Datuk boleh ceritakan sikit macam mana mulanya sesi mendengar tu dan apa impak dan kesan selepas tu. Sesi mendengar ni Tok Mat, kan kita mulakan kan sebab mula-mula saya balik mentadbir Negeri Sembilan 2004. Saya terima macam-macam rungutan, macam-macam komplain, macam-macam masalah yang timbul. Dan masalah-masalah ini bagi saya bukan merupakan masalah dasar. Dia adalah merupakan masalah operasional, masalah operasi. Yang mana kalau kita boleh tangani, dia tak akan jadi masalah. Jadi apa yang menjadikan ia sebagai masalah? Dan kita kaji. Banyak kadang-kadang rungutan orang ramai, banyak kadang masalah dan isu-isu di bawah tu tak sampai ke kita. Cuma mati dia begitu saja. Kadang-kadang sampai ke kota kampung, orang minta, misalnya katakan dia punya pematang ataupun longkang dia pecah, kota kampung senang je, tak ada duit. Pergi dekat DO, kadang-kadang minta ke DO, dia kata dia punya jalan berlubang-lubang, dia kata tak ada bajet. Jadi ini masalah kadang-kadang makin lama kalau kita simpan, orang akan menjadi suatu keadaan yang dia akan menjadi satu orang kata pressure cooker, akan meletup. Jadi apa yang kita buat, kita pergi ke bawah, kita dengar masalah orang, kita tak berdialog pun, kita dengar. Kalau nak maki hamun lah. Saya orang selalu maki hamun. Dia kata MB tak berguna. Macam-macam lah. Kata SKU MB tak bekerja, wakil rakyat Datuk tak bekerja, pegawai kerajaan Datuk semua tidur. Tapi berapa lama dia boleh maki kita? Dia dah lopeh, dia dah geram kat kita tu kan, balik kang dia happy lah. Dia nak maki MB dah tu. Tapi kita pungut dia punya isu, kita pungut masalah dia, dan kita cuba untuk selesaikan masalah. Yang meninggalkan kesan mendalam Tok Mat ialah isu kemiskinan, isu orang tak dapat bantuan, isu orang susah, orang daif kadang-kadang nak makan sehari pun susah, isu budak-budak susah tak pergi sekolah, tak ada duit belanja. Itu sebabnya 2005 kita di Negeri Sembilan kita perkenalkan satu dasar, iaitu dasar dipanggil Dasar Jaringan Keselamatan Sosial. Saya buat dasar ni kerana saya sendiri pun tak percaya pada tahun 2004 mula-mula saya balik. Jabatan Kebajikan Masyarakat cuma dapat memberikan bantuan kepada tak lebih 4,500 orang tiap-tiap bulan. Di sekarang ni kan ujung bulan 2012 tempoh hari, kita dah berjaya memberikan bantuan kepada lebih 23,000 orang. Sejak dia mula tu? Sejak 2005. 23,000 orang mendapat bantuan setiap bulan, yang mana setiap bulan berbelanja dia ataupun kita berbelanja sebanyak 7 juta lebih. Jadi daripada 23,000 orang yang dah dapat dibantu ni, apakah maknanya mereka sudah tidak ada lagi masalah, ataupun masalah dia dalam proses penyelesaian dengan lebih kemas lagi, atau macam mana?
Masalah tetap ada, tapi sekurang-kurangnya kita dapat membantu. Kita ni bukan kata kita nak menyara orang, kita membantu. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat, bantuan Baitul Mal, bantuan jabatan-jabatan lain, banyak bantuan yang ditubuh dan juga agensi yang ditubuh nak membantu orang. Tapi sekurang-kurangnya dia meringankan bebanan hidup. Sekurang-kurangnya setiap bulan dia mendapat mendapat additional tambahan RM300 untuk membesarkan anak 3-4 orang ataupun 4-5 orang, besar mana dia. Jadi ini yang kita buat, dan alhamdulillah daripada segi kajian saya tengokkan orang Negeri Sembilan dia amat puas hati dengan kita punya dasar jaringan keselamatan sosial. Jadi dasar ni Datuk, bila dia dah nampak menunjukkan kejayaan, dia bukan lagi menjadi perkara yang ganjil lah. Maknanya benda itu berterusan. Apakah dalam setiap kali sesi mendengar ada nama-nama yang akan dimasukkan ke dalam safety net ni? Dia ni kemiskinan ni Tok Man, dia tak statik. Dia boleh katakan kita dah bantu 23,000 orang, dah tak ada lagi orang miskin Negeri Sembilan. Dia tak macam tu. Hari ni kan dia tak miskin, tapi besok dia jadi miskin sebab apa? Suaminya kemalangan dah dia tak ada pendapatan kan. Padahal suami adalah seorang yang menjadi sebagai sumber pencarian. Ini kemiskinan tetap akan berlaku, akan ada. Dan kita tetap akan bagi peluang kepada orang-orang yang dipikirkan layak untuk mendapat bantuan. Kita akan pertimbangkan dan kita akan bagi. Datuk mengambil alih jawatan sebagai Menteri Besar pada tahap kegemilangan politik negara. Kalau saya nak katakan dalam politik Barisan Nasional 2004 tu yang paling tinggi, dan kemudian jatuh menjunam 2008. Jadi saya nak tanya, apa pembelajaran yang dapat ditimba daripada dua pengalaman ini, yang paling tinggi dan yang paling rendah? Banyak pengalaman yang kita boleh pelajari daripada zaman kegemilangan dan juga zaman kemelesetan. Zaman kita masa Handa 2004 dulu kan, masing-masing semua sombong. Sombong. Tak nak tengok kawasan, tak nak jumpa orang. Jumpa orang pun kadang-kadang daripada dalam kereta je, tak nak turun. Lambai je. Orang masalah tak nak bagi ambil tahu kan. Kadang-kadang tak ada lah kat pejabat. Orang nak jumpa susah. Sebab kita ingat kita anda. Lepas tu kita terlampau eksklusif. Eksklusif betul lah sesama kita tak peduli orang. Orang lain ni rasa tak penting bagi kita. Kita je memang kita lah. Kalau UMNO je lah, orang lain tak kisah. Padahal yang menjadi pengundi ni kan lebih besar pengundi yang tak menjadi ahli parti ataupun yang tak menjadi ahli parti mana-mana daripada orang yang balik jadi ahli parti. Jadi strategi ataupun pendekatan yang disusun selepas 204 dan 208 tu, sekarang ni macam mana Datuk menyusun strategi tu, khususnya di Negeri Sembilan? Apa keutamaan langkah-langkah yang dibuat tu? Dia tomatkan dia kena banyak cara. Banyak kita kena buat. Satu, kita perlu sebagai negara dan juga sebagai negeri, kita kena majukan negeri. Sebab kalau tak ada pembangunan, kita tak ada pendapatan. Macam mana kita nak tolong orang miskin? Kalau tak ada pendapatan, macam mana kita nak buatkan infrastruktur untuk orang-orang ataupun untuk membantu kawasan luar bandar? Kalau tak ada pendapatan, pembangunan mesti wujud, pembangunan diteruskan. Tetapi dalam masa yang sama, itu yang saya kata tadi, kita kena jaga orang miskin. Nombor 2, di Negeri Sembilan kita buat dasar pelajaran. Kerana pelajaran ini tu apa yang membeza pelajaran di Negeri Sembilan ni dengan tempat lain lah? Tak ada beza. Dia tinggal lagi kita 2005 kita tengok kan prestasi keputusan anak-anak kita di sekolah-sekolah di Negeri Sembilan tak cemerlang sangat. Tak boleh nak kita banggakan sangat. Dapat keputusan kadang-kadang ada yang UPSan nombor corot dapat kan, berobot-robot mendengar Melaka, apa nak dirobot pun tak tahu. Lepas tu tak cemerlang langsung. Jadi kita letakkan satu matlamat. Mulai pada sekarang, kita mestilah meletakkan matlamat supaya keputusan peperiksaan di Negeri Sembilan ini sekurang-kurangnya menduduki tempat ke-5 di peringkat kebangsaan. Top 5. Sekarang ni kita buatlah macam-macam. Kita kaji mengapa kadang-kadang pada ketika itu Tok Mat kan, jurang antara sekolah-sekolah luar bandar dengan sekolah luar bandar jauh besar.
Sekolah luar bandar mengangkat-angkat. Sekolah luar bandar, dia punya keputusan tak cemerlang. Jadi kita buat macam-macam. Yang paling penting sekali kita nak lihat apa sebabnya sekolah luar bandar ni tak cemerlang bahasa Inggeris. Jadi kita buat melalui Yayasan Negeri Sembilan, kita belanja berjuta-juta ringgit. Kita melatih guru-guru yang mengajar bahasa Inggeris, mengajar matematik, mengajar sains, supaya guru-guru ni mempunyai kemahiran mengajar murid-murid dia. Supaya mereka ada keyakinan diri mengajar. Saya lalu kadang-kadang tu dulu sebab ada dasar ni, cikgu dia mengajar bahasa putih, saya nak pensan dengan. Sebab? Tak apa bondo bahasa orang cakap Yo. Macam mana budak-budak anak-anak, cikgu pun minta main cakap lah kan. Cikgu pun bahasa pun tak apa-apa. Jadi kita latih lah cikgu-cikgu dia. Jadi sekarang saya percaya kalau dah dibuat dengan, disusun dengan begitu baik, sudah pun mula menampakkan tanda-tanda kejayaan kot. Oh ya, Alhamdulillah. Tak sampai kita katakan dalam masa 4-5 tahun, tapi dalam masa 3 tahun lah kita dah dapat menuai hasil dah. UPSR Negeri Sembilan dah 2-3 tahun lah kita dah meletak dalam nombor 2 peringkat kebangsaan. Itu pun keputusan UPSR tahun 2012 ni nombor 1 dia letakkannya Putrajaya, wilayah Persatuan Putrajaya. Mana boleh pakai itu cenekir nama kan. Putrajaya patutnya sama dengan wilayah Persatuan. Baik buat sekolah, mana boleh. Dia marah Negeri Sembilan, tak apalah. Negeri Sembilan nombor 2, PMR nombor 3. Dan Alhamdulillah baru-baru ni 2 minggu lepas diumumkan Sijil Tinggi Agama Malaysia, Negeri Sembilan nombor 1. Oh, nombor 1. Nombor 1. Sebelum tu tak nampak bayangan nombor 1 ni ya. So alhamdulillah ini the feel good factor tu kan. The feel good factor tu kita kena banner. Rasa sedap, rasa orang suka, kita kena banner. Orang susah kita tolong. Anak miskin, anak-anak yatim kita tolong. Pelajaran cemerlang dan macam-macam lagi lah. So bila semua orang sama-sama involve, sama-sama, cikgu ni bekerja kuat, ibu bapa sama-sama, orang nampak kita tolong orang miskin, pembangunan dia jelas, jalan raya kita buat, macam-macam. Saya nak Datuk sebut tentang jalan raya tu, nanti dalam segmen yang kedua saya nak Datuk terangkan panjang sikit. Yang saya nak tanya sikit aja dulu, Apa hal? Bukit Putus, pasal jalan Bukit Putus yang dulu banyak kona-kona tu, sekarang dah lurus saja. Dah lupa dah. Cuba Datuk ceritakan sikit, tapi sekarang sambung balik lah. Sekarang ni cerita sikit dulu. Jalan Bukit Putih itu 40 lebih tahun masalah orang Kopilah minta. Tak dapat. Jadi bagi saya kata, saya buat dia sebagai janji saya. Saya janji dalam satu majlis di Kuala Pilah, Dewan Datuk Bahaman, saya katakan kalau saya tak dapat meluihkan Bukit Putih ini, saya pun malas lah jadi MB. Alhamdulillah, dapat kita buat kan, kita luihkan. Sekarang jalan Bukit Putih dah luih dah. Bukit Putih dah luih dah. Yang kedua, Set bila apa jadi, bila dah ada highway Bukit Putus tu, daripada segi peningkatan penduduk tempatan, mata pencarian dia dan sebagainya. Saya tak nak dulu masa saya lihat ada pembahagian yang amat ketara antara Negeri Sembilan Barat dengan Negeri Sembilan Timur. Negeri Sembilan Timur itulah Kuala Pilah, Jempol dan juga kawasan-kawasan dia, yang mana dia dipisahkan oleh banjaran gunung Titiwangsa. Nampak sangat dulu kalau pelajarannya ke apa ke, dan juga orang tak ramai duduk di sana, orang bertumpu di Seremban. Yang paling penting bagi kita ialah infrastruktur. Orang boleh berolang-alik, orang boleh duduk di Kuala Pilah, duduk di Batu Kikir, duduk di Bahau, orang boleh kerja di Seremban. Jadi tak adalah tekanan inflasi di Seremban. It is a false inflation, kan? Yes. Sebab apa? Orang tak boleh duduk di Kuala Pilah, bekerja di Seremban. Tapi bila kita ada buat jalan yang elok, orang tak perlu lagi duduk di Seremban. Orang duduk di Kuala Pilah, orang duduk di Johor, orang duduk di Jempol, orang duduk di Bahau, dia commute. Tapi jalan bengkok kona-kona Bukit Putus tu masih lagi ada tarikan ke pasal tempat orang berkelah kan? Ada. Tempat berkelah tu bawah, tapi yang bengkok-bengkok tu ada je. Mana-mana kadang-kadang orang yang nak pergi ikut jalan bengkok tu elok. Jalan bengkok tu tak boleh dijadikan macam tempat sokan motor ke? Ada dia buat. Ada buat. Setahun 2 kali dia dibuat lembaga pelancongan Negeri Sembilan. Dia ada sukan apa ni panggil, sukan macam drift apa semua. Macam drift macam apalah dia buat. Tapi membahaya sikit.